بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي الكريم المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أرواح آبائه وإخوانه وأزواجه وذرياته وقرابته وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح آبائنا ووالدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين يا الله ya Tuhan kami. Anugerahkanlah kami faqih, yakni faham, tahu tentang agama Islam ya Allah. Wa'alimna ta'wil ya Allah ya Tuhan kami. Ajarkanlah kami untuk kami memahami ilmu Al-Quran, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat daripada alim ulama. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah. Tidak kami ketahui melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Jadikanlah rezeki yang kami makan dan minum rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami ya Allah. Berkatilah kami pada Ramadan ini ya Allah. Hadiahkanlah kami Lailatul Qadarmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sihatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Jauhkanlah kami daripada segala penyakit yang berjangkit dan kematian yang menyakitkan ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam Bilal Ahli Daud dan Kuasa Surau Abdul Aziz, Surah Al-Aziz, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama saya mengajak diri saya ni yang kurang al-faqir ila Allah Subhanahu wa taala, dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita memperbanyakkan perkataan alhamdulillah. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kepada kita nikmat hidup pada saat ketika mana di hujung bulan Ramadan ini. Masih lagi diberikan kesempatan untuk kita merasa pada pagi ini tadi 26, dan hari ini kita masuk hari yang ke-26 berpuasa. Malam ni malam yang ke-27. Kita berada pada penghujung Ramadan 1442 Hijrah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala memilih kita berada pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia, kemudian datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini, mengerjakan qiyamul lail. Ada di kalangan kita yang sempat bangkit malam, ada di kalangan kita yang tak sempat. Maka perbanyakkanlah amal ibadah. Dan alhamdulillah, setelah kita selesai solat subuh berjemaah tadi ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Di kalangan ramai-ramai yang solat tadi ini, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sebentar dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan ilmu yang kita dapat akan menambah baik value dalam hidup kita ini.
sementara kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa yang Allah Subhanahu wa taala panggil nanti. Alhamdulillah. Kata ulama, man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Daripada kitab ataupun syarah Al-Hikam, kita nak ambil untuk jadi sebagai tajuk kita pada pagi yang mulia ini adalah berkaitan dengan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bidayah yakni permulaannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan pada penghujungnya. Itu makna dia. Man asyraqat bidayah asyraqat nihayah. Kata ulama, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kehidupan dia pada permulaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan muliakan penghujungnya. Apa makna Allah Subhanahu wa taala muliakan pada permulaan? Bidayah, kata ulama, ada dua pendapat. Pertamanya, bidayah itu makna dia adalah permulaan. Mula ni tuan-tuan dan puan-puan, ulama kata mula hidup kita ini iaitulah ketika mana kita hidup atas dunia. Itu makna mula tu, hidup sampai umur, sampai balighah. Bagi perempuan baligh, laki bila sampai umur, saat ketika mana datangnya ataupun ditulis malaikat kiraman katibin. Sebagaimana yang dibaca oleh Tuan Imam tadi, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dia menulis apa yang kita kerjakan ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Itu makna dia bidayah. Start daripada kita ini balik, maka kita dah dapat satu buku account. Dah kira dah investment kita, kumpul dah pahala kita. Ada orang yang buat dosa, kumpul dosa dia. Mana itu permulaan. Daripada mula-mula kita hidup ni sampailah kita mati. Maka ada orang yang hidup dia 20 tahun, ada orang yang hidup dia 30 tahun, ada orang yang hidup dia 40 tahun. Maka bila mana sekitar umur dia itu, maka itulah dia panggil apa? Permulaan. Apa makna nihayah? Yang pengakhir dia. Kata ulama, pendapat yang pertama iaitulah ketika mana akhir itu apabila kita ini meninggal dunia. Kita ini meninggal dunia, maka berakhirlah tuan-tuan dan puan-puan segala pencarian kita, segala investment kita. Maka bermulanya apabila mati itu. Pendapat yang kedua kata itulah permulaan. Yang pertama tadi ulama kata man asyraqat bidayah, siapa yang Allah muliakan pada permulaan dia, hidup dia tu, Allah muliakan kematian. Ada orang yang Allah muliakan kematian dia. Sebab apa? Hidup dia mulia. Dia muliakan Allah, dia jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia jaga hubungan dengan mak ayah dia jaga hubungan dengan jiran dia jaga hubungan dengan makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kita ni nak masuk syurga, kita kena jaga dua hubungan. Yang pertama hubungan dengan makhluk, yang kedua hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita kena jaga hubungan dengan makhluk? Kerana dengan makhluklah jambatan kita nak menuju akhirat. Makhluk ni termasuklah dunia, tumbuh-tumbuhan, kerja kita, semua tuan-tuan dan puan-puan. Apa makna makhluk? Kata ulama, ma siwallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selain daripada Allah, dia panggil alam, ma siwallah. Jadi alam ni bukan kata dunia, bumi saja. Bahkan malaikat, manusia, semua tuan-tuan dan puan-puan disebut sebagai alam. Jadi yang mentadbir kita ni siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah tu Rabb, yang mentadbir, yang menguruskan, yang memberikan, yang menarik, yang mengambil. Wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairi innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita, kita kena banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita kena banyak berdoa, terutama khususnya pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Ramadan.
Sebelum nak masuk Ramadan lagi, Nabi dah ajarkan kepada kita. Nabi ajarkan kepada sahabat. Excitednya, obses nak jumpa Ramadan ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma barik lana Rajab, kemudian Sya'ban, wa balighna Ramadan. Sampai Ramadan pula minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya doa lagi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon ke hadrat-Mu ya Allah, kurniakanlah kepada kami apa? Ridhaka, redha Allah taala. Kita hidup ni nak dapat redha Allah taala. Kita nak dapat apa? Kita nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah dah redha kepada kita, apa-apa yang kita hajatkan, sama ada kita sebut ataupun tidak, Allah akan bagi kepada kita. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, untuk nak mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tinggalkan 3 zikir ini. Man an'ama alaihi ni'matun falyahmidallah. Nabi kata, barang siapa yang tiap-tiap hari dia Allah Subhanahu wa taala bagi kepada dia nikmat, dia seronok, dia gembira, Allah bagi kepada dia sihat, Allah bagi kepada dia harta, Allah bagi kepada dia rezeki. Kadang-kadang rezeki ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nampak rezeki ni berupa wang ringgit saja, harta benda, kenderaan yang mewah. Padahal rezeki ni bukan hanya itu sahaja. Bahkan bila disebut tentang konsep rezeki, Allah Subhanahu wa taala menyebut, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Allah yang bagi rezeki kepada kita min haitsu la yahtasib, dengan pintu yang tak disangka-sangka datang. Kadang-kadang orang nampak rezeki ni benda yang berbentuk dia nampak, padahal benda yang tak nampak itulah lebih luas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Antaranya dapat kita bangkit qiyamul lail, banyak tuan-tuan pahala. Bangkit dapat qiyamul lail, kemudian kalau ada rezeki Allah bagi kepada kita Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ulama kaji 1000 bulan ini lebih kurang 84-85 tahun. Bahkan kalau Allah kata khair, lebih baik mungkin jadi 100 tahun, mungkin jadi 200 tahun. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, malam tu kalau kita dapat Lailatul Qadar dengan sedekah kita, dengan qiyamul lail kita, salat kita. Kalau sedekah tuan-tuan, contohnya RM50, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama pesan kepada kita 10 yang terakhir ni jangan kita miss sedekah. Datang saja surau, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum masuk letak duit dalam tabung. Tak kira lah berapa pun tuan-tuan punya ikhlas, 50 ke 100 ke. Bahkan orang Putrajaya ni semua pakat lodak-lodak belakang. Buruh tuan-tuan dan puan-puan, masuk saja tu, maka without miss, tidak skip, insya-Allah kita akan dapat kurang-kurang disebut sebagai lebih baik. Amalan itu saat ketika kalau kita bagi RM50, maka digandakan dengan mi'ata 100, yang kata 100 daripada 7 tangkai itu 700 pahala. Kemudian darat pula dengan 360 hari, darat dengan 1000 tuan-tuan dan puan-puan. Banyak mana? Itu yang kita kira, calculate dengan kalkulator kita. Bahkan kalau Allah Subhanahu wa taala nak bagi lebih daripada itu, Allah bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama Nabi kata jangan lupa perkataannya alhamdulillah. Sekarang siapa yang seronok dengan rezeki yang Allah bagi kepada dia. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa man istabtata ar-rizqa. Siapa yang dia susah nak cari rezeki. Rezeki yang kita faham tadi apa? Kadang-kadang rezeki itu berbentuk ilmu, rezeki yang berbentuk ketenangan, rezeki yang berbentuk kesenangan. Ada orang yang hidup dia senang, tuan-tuan dan puan-puan. Senang ni banyak duit, tapi tak tenang. Tak tenang. Walaupun banyak duit, kereta besar, tapi tangan masih lagi dekat kepala. Kenapa haji, kenapa tuan? Kata dia, ustaz, Allah, ni kepala awak projek banyak sangat, kata dia. Masalah juga kan, tuan-tuan dan puan-puan. Senang dah, tapi tak tenang. Ada orang yang Allah berikan kepada dia ketenangan, tenang. Tuan-tuan dan puan-puan, tenang tu, tapi tak senang pula dah. Kan, tak senang pula. Ada orang yang Allah bagi kepada dia salah satu
Dan kita nak bagaimana? Kita nak senang, kita nak, dan tenang pun kita nak. Tapi yang paling penting adalah ketenangan. Tenang, sabar, bahagia. Kerana itulah yang Allah berikan kepada mereka yang khusus daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, ulama kata Allah bagi kepada semua. Tak kiralah sama ada dia beriman ke tak beriman ke, hatta hidup dia tak pernah langsung sebut nama Allah Taala pun Allah bagi kepada dia. Itu yang kata Ar-Rahman Allah Taala tu. Tapi Ar-Rahim, kasih sayang, ketenangan, bahagia ni tuan-tuan, Allah bagi khusus mereka yang ingat Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat kepada Allah, hati kamu akan menjadi bahagia, tenang. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana yang kedua Nabi kata, pertamanya bulan Ramadan ini antara kita relate dengan Ramadan yang terakhir ni. Kerana Ramadan ini awwaluhu rahmah. Ada promosi dia. Yang kata Ramadan ni bukan hanya puasa saja tuan-tuan. Ada orang dia faham Ramadan ni puasa saja. Sembahyang tidak, mengaji pun tidak, majlis ilmu pun tidak, zikir pun tidak, selawat pun tidak. Semata-mata dia menahan diri daripada lapar dan dahaga. Kam min saimin. Nabi kata berapa ramai hak macam tu? Ramai. Bila sebut kam min saimin ini, bilangan dia ulama kata tak terkira. Yang kita nak dalam hidup kita, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan, yang berkualiti, yang bukan kuantiti saja. Kalau sembahyang tu khusyuk, kalau buat apa tu sampai kepada maqasid tujuan hidup dia. Itu yang kita nak. Kalau sedekah tu sampai ikhlas. Bukan ikhlas baru nak sedekah. Ibadat sampai khusyuk. Bukan khusyuk baru nak ibadat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau payah nak dapat benda ni, Nabi kata kena banyakkan zikir, iaitulah istighfar. Wa man istabtaqa ar-rizqa falyastaghfirullah. Ada seorang ulama. Ulama tu jamak. Ada seorang alim minal ulama. Dia berhenti semayang di masjid. Tuan-tuan dan puan-puan, semayang di masjid, kita semayang di surau, semayang berjemaah, ini satu pahala yang sangat besar tuan-tuan dan puan-puan. Jangan skip solat berjemaah. Dengar azan tuan-tuan dan puan-puan, solat awal waktu berjemaah. Sebab apa tuan-tuan? Nabi kata kalau kamu dengar azan wajib, maka kena datang ke masjid. Orang laki-laki lah. Laki-laki ni dia dengar azan kena datang masjid. Perempuan tak wajib tuan-tuan dan puan-puan. Tapi dia panggil ekstra, bonus lah makna dia. Itu kalau laki yang datang solat masjid tu laki yang saleh. Laki yang dengar azan tak datang masjid, dia panggil dia laki yang salihah. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku, seorang alim ulama ni dia berhenti solat, ngaji jalan. Apa kerja mengaji, kemudian jumpa tok guru, kemudian berhenti sembahyang, kemudian berjalan lagi. Ni jalan ni adalah satu amalan yang bagus. Cuma lah tak apa nak baguslah PKP. Tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Alim ulama dulu, nabi-nabi mereka suka berjalan. Wa nasruhu ibratan. Jalan ambil benda yang ibrah, positif, ambil meningkatkan iman. Jadi dia pun rehat kat belakang. Macam kita lah lepas sembahyang, kita pun rehat kat belakang. Bila rehat tu, maka ada seorang AJK tu kata tak boleh rehat ni, kami nak tutup masjid. Tuan-tuan ni bukan PKP ya, dulu pun ada. Apa yang berlaku, dia pun keluar pun dia kata nak tutup pagar. Lalu dia pun tak tahu di mana, nampak dek seorang ni, dia nampak apa yang berlaku tu. Dia kata, Tuan marilah rehat di rumah saya. Sebab masjid dia pun tak bagi, maka marilah rehat di rumah saya. Dan salah seorang jemaah tu ajak seorang syekh ni. Jadi dia pun dah orang sembawa, dia pun pergi duduk rehat di rumah kawan. Jadi orang mereka ni sangat memuliakan tetamu. Orang Arab ni, orang saleh ni, mereka suka memuliakan tetamu. Tetamu ni bawa rahmat tuan-tuan dan puan-puan. Maka waktu dia duduk tuan rumah ni, dia syekh ni, dia duduk, kawan tu sembawa dia. Dia jamulah ayamnya, minumannya, makanan dia. Dalam keadaan dia dijamu tu, dia tengok tuan rumah ni, subhanallah, dalam keadaan mulut dia duduk macam berkumat-kumit. Dia pun tanyalah, Tuan, letak kat saya ke? Dia kata tak.
Saya tak boleh tak, saya duduk zikir, kata dia. Kan? Jadi zikir apa tu? Ni tengok tuan-tuan, kaedah orang alim tapi dia nak kutip juga ilmu daripada nampak orang biasa pun kutip. Kerana ilmu tu datang bukan daripada siapa-siapa. Siapa-siapa yang menyebut kebaikan, ambillah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, undur, lihat apa yang dikata, bukan siapa yang kata. Kena kira siapa kata, tak perfect pun tuan-tuan yang kata makhluk ni. Yang perfect ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, Nabi saja. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, maka dia kata, saya duk zikir. Zikir apa tuan? Dia kata, saya ni daripada muda sampai ke lah. Ni kira lah tu pun kira muda lagi lah sebenarnya. Dia kata, sampai lah ni, saya tak tinggal. Without fail, without skip. Saya tak pernah skip zikir. Apa dia? Saya zikir ini, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia kata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, simple lah, simple. Apa yang tuan dapat? Dia kata, alhamdulillah. Apa-apa sejak hidup saya ni, saya apa yang saya hajatkan, maka semua Allah Subhanahu wa ta'ala makbulkan. Sama ada saya sebut ataupun saya tak sebut, niat dah Allah bagi. Tuan-tuan dan puan-puan, betul ke? Betul, dia kata. Jadi apa yang tuan nak lagi? Dia kata, saya tak mau apa-apa dah. Sebab apa? Sebab Allah cukupkan saya dengan sebab istighfar. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku betul kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dah sebut kepada kita, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu. Apabila diminta, dipohon oleh hamba dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kata apa? Qarib, aku ni dekat dengan hamba. Kita ni dekat dengan Allah Ta'ala. Tapi kenapa kita rasa kita jauh? Mana jauh tu bukan apa? Dia rasa dia tak dekat dengan Allah. Kalau semayang tak khusyuk, baca Quran dia rasa tak tenang lagi. Ada orang macam tu. Jadi kenapa dia rasa jauh lagi walaupun dia buat amal ibadat? Maka ulama kata, ketahuilah bahawa orang yang merasa jauh tu bukan sebab jauh, tetapi kerana ada dia panggil apa? Tengah-tengah dia dipanggil blocking, tuan-tuan dan puan-puan. Dia ada penghalang dia. Bahasa kita ni Arab dipanggil hijab. Hijab tu apa? Ada yang menghalang. Doa tak makbul, resah hidup dia, Allahu Akbar. Jadi sebab apa? Ada tengah tu. Nak kena angkat tengah tu, tuan-tuan dan puan-puan. Tengah tu apa? Dia panggil maksiat. Maka perkataan yang boleh mengangkat segala maksiat ni dia panggil kalimat taubah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebab itu kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup Nabi tak pernah miss sehari kurang-kurang 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia minta apa semua dapat. Jadi Syekh tanya, apa lagi yang tuan hajatkan tadi? Dia kata, saya tak mau apa-apa dah, melainkan hari ini saya rasa macam nak jumpa. Saya teringin nak jumpa seorang ulama ni, seorang alim ulama ni, nama apa? Imam Ahmad. Tuan-tuan dan puan-puan, yang tanya kepada dia tu siapa? Imam Ahmad. Dia tak kenal pula tuan-tuan. Di zaman kita ni, kalau nak tahu Syekh ni nama apa, nak tahu muka dia macam mana, mudahlah ni, sebab ada Google. Type YouTube tu, Ustaz Abdul Somad, nampak dah muka dia main, oh perasaan ni dia ni. Kan? Orang zaman tu dia tak ada teknologi, tuan-tuan dan puan-puan, jadi dia tak kenal. Dia dengar orang kata dia. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang tanya dia tu ialah orang yang dia nak jumpa. Makna kata apa? Apa yang dia hajatkan, Allah dah perkenankan semua permintaannya. Sebab apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i, aku akan jawab apa yang diminta oleh hamba-Ku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kena banyakkan istighfar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, antara khususnya bulan puasa ini, jangan tinggalkan perkataan apa? La haula wala quwwata illa billah. Wa man ahzanahu amrun, siapa yang sedih, hidup dia sedih, tuan-puan. Dia makan tak ada. Makan, kita baca macam-macam, tuan-tuan dan puan-puan, keadaan Allah uji sahabat saudara kita.
Kalau kita tengok dengan pandangan, alah dia bukan adik-beradik aku pun, silap tuan-tuan. Dia bukan saudara aku pun, dan tak bila dia bukan adik-beradik aku. No, kita ini adalah saudara se-Islam. Kalau kita tidak mengasihi saudara kita sebagaimana kita kasihkan diri kita, kalau tidak, maka kita belum sempurna iman kita. Nak masuk syurga ni tuan-tuan dan puan-puan, kena dengan takwa, redha Allah. Allah nak redha ni bukan semata-mata ibadat kita. Yang kata agama ni bukan sembahyang saja, tetapi agama ni buat baik. Agama ini kita buat baik dengan binatang. Nabi tuan-tuan dan puan-puan, hatta Nabi sayang kepada binatang. Antaranya kucing. Kucing Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'izah. Mana disebut riwayat bila mana dia tidur atas pakaian rida Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buat apa? Nabi kerat tuan-tuan dan puan-puan. Nak kejut tak? Kesian. Tak gamuk ni tuan-tuan. Jadi kerat ni. Kerat ni tidak dia mengaibkan pakaian Nabi, yang maksudnya tidak terbuka aurat. Kerat dia rida ni, selendang tuan-tuan. Tu kucing tu tuan-tuan. Dia bukan orang. Kalau kita kucing tidur atas kereta, kita mau kena sebab dah kucing. Tu ada hak macam-macam, bakar kucing, sepak binatang, Allahu akbar. Kadang-kadang hak itulah punca kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya bila masuk bulan, bila kita berada di Ramadan ni tuan-puan, yang pertama Allah nak bagi rahmat kepada kita. Yang kedua Allah nak bagi keampunan kepada kita. Yang ketiga Allah nak bagi kepada kita syurga tuan-tuan. Pintu tu banyak. Yang khusus bagi orang yang berpuasa ini, Nabi kata satu pintu nama dia Ar-Rayyan. Fa aina as-saimun. Nah, selalu orang baca Quran dia buat lagu, ni hadis ni buat lagu. Fa inna as-saimun, Allah tanya kepada orang puasa. Siapa yang puasa? Siapa yang berpuasa bangkit, fayaqumuna, maka mereka pun bangkit. Hari akhirat tu tuan-tuan, bangkit ni. Maka orang yang bangkit itu adalah orang yang berpuasa dan Allah terima puasa dia. Bukan sekadar hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga, bahkan Allah terima start daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, Allah angkat puasa dia. Sebab tu ada perkara yang boleh membatalkan puasa, ada perkara yang boleh memperelokkan puasa kita. Tuan-tuan dan puan-puan, puasa pun nak habis dah. Lagi berapa hari lagi sedih tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ada tak lagi ayat yang turun untuk kami nak puasa lagi? Tu kata sahabat ni beza dengan kita. Kita ada tak berapa hari lagi nak raya? Nak makan samprit pula ni. Itu tak kisah raya kat Putrajaya pun tak apa. Jadi cepat sikit nak raya ni. Pasang dah tuan-tuan lagu raya. Hari ketiga Ramadan pasang dah lagu raya. Allahu akbar. Satu hari di hari raya, dua hari di hari raya, tiga hari tu kira hak tu dah pasang dah. Macam contoh kita lah, kita ni tetamu datang rumah kita Ramadan ni, tetamu tuan-tuan, duyuful karam, duyuful kiram yang mulia. Kemudian kita duduk kat luar, kita duduk nyanyi lagu cepat sikit lah, tetamu balik, rambat-rambat. Dia duduk tengok kita ni, ya Allah, sampai hati hang memang tak bagi kat hang lah. Bagi orang yang memuliakan Ramadan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sampai habis. Dan ketika mana habis pula, bila sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Summa atba'ahu, diikuti dengan berapa? 6 hari pada bulan Syawal. Kalau 30 campur 6 jadi 36. Nampak? Jadi 36 setiap daripada amal ibadat yang kita buat, maka digandakan dengan 10. Pembayaran gaji tuan-tuan dan puan-puan, gaji pahala ni Allah ganda 10. So kalau 36 dikalkulatlah, ni pendapat tuan-puan. Jadi kalau 36 darat dengan 10, mana 360. Maka 360 itu sebenarnya adalah hari di mana setahun lebih kurang 360 hari. Maka kita nak dapat puasa yang setahun tu, maka jangan hanya pada bulan Ramadan, sambung lagi tuan-tuan puasa pada bulan Syawal. Hari pertama tak bolehlah puasa, haram hukum dia. Masuk hari yang kedua tu, tak tahu nak pergi mana dah raya, puasa lah tuan-tuan.
Sampai habis raya pula tu betul-betul raya, maka alhamdulillah. Maka yang ketiga Nabi kata jangan sedih. Apa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada seorang ulama bila dia keluar daripada rumah tuan-tuan dan puan-puan, dia jumpa orang dia akan hadiahkan. Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua dia akan hadiahkan doa ni, la haula wala quwwata illa billah, untuk diri dia dan untuk orang yang dinampak yang sedih. Jadi kita ni kadang-kadang ada orang yang sedih, ada orang yang gembira. Jadi itulah di antara kalimah zikir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan kepada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbalik kepada man asyraqat bidayah. Masuk balik tajuk. Tadi baru mukadimah. Tujuan nak bikin apa ni? Tak apalah bila yang setuan lah. Kalau selangor dengan kira kena cepat. Kita biasa. Kita perhabis ni. Kata ulama man asyraqat bidayah. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jadi kita nak ambil poin ni. Yang pertama ada 4 kategori manusia. Kata ulama ada 4 kategori. Kategori itu apa? A type of manusia. Yang mana yang pertama, ada orang yang hidup dia beriman. Hidup dia beriman, baik solat, jaga syariat. Kita nak selamat ni tuan-puan, kata Raja Haji Ali, maka kena ada 4. Barang siapa yang tiada memegang agama, maka ia tidak boleh dibilang nama. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan, ulama kata kena ada Raja Haji Ali. Raja Haji Ali ni ataupun kenali Raja Haji fi sabilillah. Kita bisa dengar nama. Kat mana? Kat mana? Mari kita pergi Saibul Jaya, ada satu masjid tu nama dia Masjid Raja Haji fi sabilillah. Itu ambil nama seorang tokoh Nusantara. Nusantara tu apa? Nus, sebahagian daripada antara kepulauan Melayu. Campur Petani, Malaysia, Indonesia. Ini ada Melayu-Melayu yang serata-rata. Di antaranya Raja Haji Ali itulah ulama di Indonesia, Riau, Kepulauan Melayu Riau. Banyak ulama yang lahir daripada Riau. Antara sekarang ni antaranya Ustaz Abdul Somad lah. Kan? Kalau di Malaysia, Syekh Al-Marbawi yang mengarang kitab apa? Kitab Bahrul Mazi itu. Kalau di Fatani, Syekh Arsyad dan sebagainya. Maka Raja Haji Ali kata apa? Dia ni orang tasawuf tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata barang siapa yang tiada memegang agama. Agama ni kata ulama kena pegang. Pegang ni maknanya bila kita pegang benda tu sangat berharga. Pergi mana pun bawa benda tu tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni orang tak pegang dah agama, kadang-kadang orang letak, orang ingat, orang lupa, betul tak? Apa yang orang pegang lah ni? Pergi mana pun bawa benda tu. Tandah pun bawa. Ambil tandah ni. Tengok YouTube dulu Pagi tadi MU lawan Chelsea, pernah tengok tandah kan. Lepas tu masuk daiyah, keluar handphone. Masuk masjid pun handphone. Mengajar pun handphone juga. La ilaha illallah. Hak kena pegang ni apa? Handphone ke? Sebab tu hari ni kita tengok makna akal manusia ni, ideologi dia banyak bergantung kepada handphone. Apa yang dia baca itulah dia punya pegangannya. Itu bahaya. Dan pegangan kita bawa, kita pegang ni apa? Adalah agama. Apa makna agama? Kena ingat ada 3. Yang pertama Islam. Agama tu berislam. Ma huwal Islam? Mengucap 2 kalimah syahadah. Kalimah la ilaha illallah, yakin buang segala sifat-sifat makhluk, masukkan yakin kita dengan Allah Ta'ala dalam hati kita. Itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yakin tuan-tuan. Maka semayang mereka lama, masya-Allah, zikir mereka banyak beribu-ribu. Kemudian sedekah mereka banyak tuan-tuan. Sedekah ni, sedekah saja pun masya-Allah. Macam Sayyidina Umar Al-Khattab, dia bagi separuh daripada hartanya ke jalan Allah Ta'ala. Itu Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar pula dia bagi semua harta dia ke jalan Allah hari itu. Tuan-tuan, Sayyidina Umar dia balik daripada
balik daripada sembahyang subuh tu, dia balik ke rumah, Allah bagi kepada dia azam. Bila dia azam tuan-puan, dia kata nak sedekah. Dia tanya isteri dia, apa yang kita tinggal? Tabung kita buka kan. Pecah tabung tu tuan-tuan dan puan-puan, separuh daripada simpanan tu bagi dekat fisabilillah, fakir miskin dan sebagainya. Itu Sayyidina Umar, hebat dah. Kena dekat Sayyidina Abu Bakar pula, hari tu dia bagi semua dia punya simpanan dia. Tu kata sahabat-sahabat ni, tuan-tuan berani dah kerja sampai 60 kan, KWSP pun semua bagi dekat surau Aziz. Ni awak ni, saya baru pension kata dia, saya nak bagi dekat apa nama pengurusi masuk dan tabung masjid. Berapa ni? Apa nama EPF pun semua. Dia ada tekong bonus 500,000. Ada berapa lupa? Bukan kata 500,000, 50 pun letak. Tu kata, bukan tuan lah mana orang sini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu nak kata tu yakin. Yang kedua, solat khusyuk, duduk majlis ilmu, kemudian tajdid. Niat kita ni kena perbaharui, sentiasa perbaharui. Setiap hari puasa tuan-puan, tapi kena perbaharui nawaitu sauma ghadin. Tiap masa. Sembahyang 5 kali sehari, tiap masa kena perbaharui ibadat kita dengan niat tu. Kemudian yang terakhir sekali, mereka dikemah sebab mereka bawa kalimah Allah Ta'ala, iaitulah mereka dakwah wa tabligh. Muslimin dan muslimat, agama tu apa? Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Bawa 3 benda ni ulang lagi dan lagi dalam kehidupan kita. Kemudian disambung lagi dalam syair dia, barang siapa yang mengenal 4, maka itulah orang yang selamat. Orang yang kenal 4 ni adalah orang yang makrifat, orang yang selamat. Yang pertama apa? Iaitulah disebut sebagai hakikat. Hakikat. Apa makna hakikat tu? Al-haq, yang benar. Hakikat tentang dunia. Tuan-tuan, cerita pasal dunia Allah sebut Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis. Ulama sebut dalam syair mereka, dalam pandangan pendapat mereka. Allah sebut tentang dunia ni apa tuan-tuan? Dunia ini adalah gurau senda. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini adalah sementara tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ini adalah makhluk yang sifatnya sementara, fana, manusia tertipu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dunia pula kepada kita ni apa? Dunia ni apa? Macam dengan penjara bagi orang Islam. Tapi dunia ini dia syurga bagi orang kafir. So kalau kita seronok sangat dengan dunia ni, bahaya juga. Orang Islam ni seronok sangat dengan dunia. Sebab tu orang kata hang ni kerja tak ingat dunia. Betul dah lah tu. Tak ingat langsung tuan-tuan hakikat dunia tu yang melalaikan dia. Kerja punya kerja. Kita tanya Haji, lama tak nampak kat surau ni. Di mana? Dia kata ustaz tak ada lah. Awak ramai cucu kena jaga. Tertipu pula dengan cucu-cucu keturunan yang ramai. Ada orang tu kerja cari duit, masya-Allah, rumah tu kumpul-kumpul, tak ada mengaji tuan-tuan, akhirnya mati. Allahu akbar. Adakah itu yang kita nak dalam kehidupan kita? Bahkan bila kita mendak masuk dalam tanah tu, yang 7 kaki tu tuan-tuan dan puan-puan, tak ada dah apa yang boleh tolong kita melainkan 3 perkara. Yang pertama, sedekahun jariyah, sedekah kita. Tapi kalau dia duit banyak, duit dia, rumah dia banyak, dia bagi kepada rumah, kepada anak yatim, tahfiz. Mereka guna pakai man dalla 'alal khairi kafa'il, duduk dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, dia bukan sebab harta, tapi bagaimana untuk kita kawal diri kita dengan harta tersebut. Sebab tu disebut di dalam doa kita solat tarawih tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fara'idika mu'addin wa lis salati hafizin. Tengah-tengah tu apa? Wa fid dunya zahidin. Kita duduk atas dunia ni kena jadi orang yang zahid. Zuhud, zahidin, jamak kepada zahid. Zahid tu apa? Mempunyai sifat zuhud. Apa makna zuhud tu? Meletakkan dunia di tangan, bukan di hati. Kerja banyak tuan-tuan, tapi boleh semayang berjemaah biasa. Sibuk tuan-tuan dan puan-puan, tapi tak tinggal pun kerja agama. Itu yang kita nak. Ada orang dia tak banyak mana pun, tapi sibuk kami. Sampai tak dan. Ya Allah, tertipu tuan-tuan. Bagaimana Abdul Rahman Auf tuan-tuan, kita tengok kaya,
tapi sikit pun harta tak masuk dalam hati dia. Sampai-sampai ni tuan-tuan dan puan-puan di Madinah waktu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tengok waktu tu nak solat asar. Walaupun tak kuat cerita ni, tapi saya nak cerita juga. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi bila nampak ni di apa? Padang pasir ni dia nampak, dia panggil ruban, debu-debu yang berterbangan. Nampak debu naik. Oh, kalau debu naik ni maksudnya apa? Ada banyak unta-unta, kuda-kuda yang datang kenderaannya. Kan? Bila sekok dia tak berapa banyak sangat debu. Bila banyak debu ni, maksudnya banyak kenderaan masuk. Kalau kenderaan waktu tu unta, kuda lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kalau tengok ghalibnya ni macam musuh nak mari ni. Tak ada berita apa-apa pun nak datang. Tiba-tiba. Jadi sahabat ni pun berhenti. Sat. Ada kalangan mereka yang sembahyang, ada yang jaga, dia panggil. Takutlah. Ada yang jaga ni, tengok-tengok. Lah, tak ada pula. Apa nampak dah. Dia apa? Kuda, unta. Tapi tak nampak orang atas tu. Kosong belakang. Tengok-tengok ada satu lah di depan. Siapa dia? Abdul Rahman Auf. Pernah dia balik daripada Mega. Dia balik Ferrari, Lamborghini, tuan-tuan dan puan-puan. Balik tu tuan-tuan dan puan-puan, sampai habis melekat debu-debu di rumah-rumah sahabat. Sampaikan berita kepada Sayyidatina Aisyah Ummul Muslimin. Sampai tu Sayyidatina Aisyah panggil Abdul Rahman Auf. Banyaknya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha geleng kepala. Patutlah ada riwayat menyebut bahawa Abdul Rahman Auf ni dia di antara orang yang masuk syurga tapi merangkak. Bagi ayat macam tu lah. Ayat macam tu lah tuan-tuan dan puan-puan. Dia dengar macam tu, betul tak? Dia kata, kalau macam tu saya nak bagi semua tuan-tuan, bukan sekok, semua hak dia cari daripada dia pergi Syam tu, semua nak bagi kepada tentera-tentera Islam. Sekok pun dia tak ambil tuan-tuan dan puan-puan. Tu kata hebat sungguh. Dia dapat yakin tu. Allahu Akbar. Kalau kita bukan tak nak bagi Lamborghini, kan? Nak bagi kata Proton, Wira pun tak bagi kata Imam. Kata Imam dengan naik apa? Basikal kan? Dia tengok boleh kan? Tanya pula awak lambat. Lambatlah kawan tu. Tak berapa nak laju kenderaan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini kata sahabat-sahabat ni. Jadi kita nak tiru, kita nak ambil, kita nak duplicate mereka punya yakin tu. Yang pertama kena kenal hakikat. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, nak berjaya ni puasa kita kena jaga syariat. Sembahyang, hukum hakam, pantang lagang, aurat anak-anak kita, kan? Aurat apa lagi tentang pakaian dan sebagainya, semua kena jaga. Memang payah tuan-tuan dan puan-puan hidup kita ni, kerana Allah nak bagi kepada kita apa yang disebut kesenangan di sana nanti. Fa inna ma'al usri yusra. Susah-susah dahulu, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit dulu atas dunia. Allahu Akbar. Sembayang sampai bengkak kaki ni tuan-tuan dan puan-puan. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai biru kaki. Biru ni sebab apa? Sampai darah tak turun. Sembayang tuan-tuan. Kalau kita ada orang kata ustaz tu boleh sebab dia Nabi. Sahabat macam mana? Ustaz dia boleh, dia sahabat, dia hidup zaman Nabi. Zaman lah pun ada tuan-tuan dan puan-puan. Sembayang sampai pagi. Di mana? Di Tombong. Tombong ke Bogor, Indonesia. Bantak masa puasa. Kan? Sembayang satu malam tu ada di madrasah tu. Kulluhum hufaz. Mereka ni adalah orang hafal Quran. Ada satu malam 7 terbuat. Ada 3 juzuk. Tiap-tiap malam juga fail. Ada 5, ada 10, ada 15 dan ada 30 juzuk. Tiap-tiap hari. Tadi wartawan pun datang tanya. Ini sembahyang pukul berapa Pak? Kan? Jemaah tu pun jawab kami solatnya pukul 8.30. Setengah tu apa? 8.30 Isyak. Sampai pukul berapa Pak? Sampai pukul 4.30 pagi sampai subuh. Sembahyang perempuan. Itu cara mereka rehat. Nama pun tarawih. Tarawih tu makna tarwih, rehat. Kita kalau rehat mau kena moral dulu baru rehat. Melengkang. Wah, cerita tak ada balik. Cerita. Dia rehat macam tu, mentaliti dia. Tak apalah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi makna kata walau zaman lah pun ada orang macam tu. Itu sebenarnya bukan pada zaman, tapi macam mana cara kita fikir. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Yang ketiga, di antara orang yang selamat berjaya dengan Ramadan ini adalah mereka yang berada pada jalan yang betul. Tarikat. Tarikat tu apa? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang benar dan istiqamah. Sampai habis. Solat sampai habis. Baca Quran sampai khatam. Ngaji sampai alim. Hidup sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, yang terakhir adalah ma'rifat. Apa ma'rifat? Kenal. Tahu. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan kena kenal. Kalau kita tak kenal, kita tahu saja, tak kenal tak jadi. Sebab tu ada orang dia kahwin sampai 20 tahun, 30 tahun, dia tak kenal pasangan dia. Sebab tak bahagia. Jadi kita kenal. Yang penting apa? Yang pertama kena ta'aruf, tafahum, takaful. Allah Ta'ala ni, sebab tu ulama kata awal agama, awwaluddin ma'rifatullah. Kena kenal. Kena kenal. Kenapa kita kena solat? Kenapa kita kena puasa? Sebab apa puasa? Untuk apa puasa? Apakah kelebihan kita puasa? Maka kalau dia tahu benda-benda yang sedemikian, maka datanglah akhirnya konsep ataupun tujuan dia itu apa? La'allakum tattaqun. Ayat yang pertama, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alla. La'alla itu apa hujung? Maqasid dia menjadi orang yang bertakwa. Takwa ni apa? Dia keluar Ramadan tuan-tuan jadi orang yang lebih baik, better person. Jaga lidah dia. Sebab apa? Dia dah jaga sebulan dah lidah dia. Jaga kaki dia daripada melangkah ke tempat yang sia-sia. Jaga kuping dia daripada dia dengar benda-benda yang larang. Ini tuan-tuan dan puan-puan, tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada kita puasa dalam bulan Ramadan. Dan dalam ayat yang seterusnya, la'allakum, yang pertama tattaqun, yang kedua la'allakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur. Jadi orang yang puasa ni syukur, dia akan redha. Sebab apa? Dia kata, ya Allah, tara ni aku tak makan ni pun rasa macam mana. Macam mana orang yang tak makan berbulan-bulan. Ada orang yang makan nasi basi tuan-tuan. Nasi basi makan. Saya baca semalam di Facebook, ni bukan jauh pun, di Malaysia tuan-tuan. Kalau yang jauh sikit di Syria, makan rumput, makan daun-daun, ya Allah Akbar. Tak ada makanan. Kita makanan kita banyak sungguh. Tuan-tuan tengok bazar macam-macam pun. Hijau ada, biru ada, merah ada. Macam kalau politik tu, semua ada. Semua ada tuan-tuan. Allahu Akbar. Kan? Makan ya Allah. Sampaikan orang sebab tak ada makanan, kita terlebih makan. Orang zaman dulu jaga makan, Nabi jaga makan, sahabat jaga makan, kita lah jaga-jaga makan. Kan? Itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kenal hakikat, syariat, tarikat dan makrifat. InsyaAllah selamatlah kita di atas dunia dan kita di sana nanti akan selamat. Kerana apa? Orang yang selamat adalah orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak dapat syafaat, pertolongan daripada Allah Taala, maka kena apa? Kita kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah di antara intipati yang dapat kita ambil daripada man asyraqat bidayah. Ulama kata, kalau kamu nak mulia, kamu kena muliakan Allah. Kamu nak mulia penghujungnya, kamu kena muliakan permulaannya. Masalahnya macam mana kita nak mula? Hari inilah mula dia. Kalau hari ini kita tak baca Quran lagi, mulalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Nabi kata kalau kamu ada benih hari ini, kalau esoknya berlakunya kiamat, hari ini kamu ada benih, tanamlah tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Kerana yang penting sekali adalah penghujung tu. Innamal a'malu bil khawatim. Nabi kata, amalan itu bergantung kepada penghujung. Kan? Jadi ada orang yang hidup dia, 4 golongan tu, yang pertama hidup dia beriman, mati dia beriman. Ada orang hidup dia beriman, mati dia tidak beriman. Na'udzubillah. Macam cerita apa? Barsisa. Kemudian ada orang hidup dia tak beriman, tapi mati dia beriman. Ini dia panggil reh. Hidup tak beriman, buat maksiat, bunuh orang. Nabi cerita dalam hadis, tapi akhirnya mati dia dapat syurga. Jangan kita target yang 3 ni, reh tuan-tuan. Dia tak mari langsung sembahyang apa semua,
buat maksiat, tiba-tiba nanti kita jumpa dia kat syurga. Pelik ah. Sebab tu adalah izin Allah Ta'ala. Tapi hujung dia, tengok macam mana hujung dia. Kalau macam seorang perempuan yang berzina tu, hujung dia bagi minum kepada anjing, dia mati. Bagi makan kepada anjing, dia mati. Ada sifat kasih sayang tu. Itu yang sebab dia masuk syurga. Bukan sebab amal dia, tapi dengan sebab rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Yang terakhir sekali, dia hidup tak beriman, mati pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia? Orang-orang yang kafir daripada hidup sampai mati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, jadi kita di mana? Yang pertama ke ataupun yang kedua? Yang pertama tu yang kedua. Na'udzubillah yang kedua. Mudah-mudahan yang pertama lah, hidup sampai mati. Sebut pasal mati ni tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Tiap-tiap hari ada orang meninggal dunia. Yang kata hakikat kepada hidup ni pasti mati. Kita nak mati dalam keadaan tempat yang baik, waktu yang bagus. Cara dia macam mana? Perbanyakkan kita ini dengan kalimah la ilaha illallah. Duduk saja-saja la ilaha illallah, insya-Allah mati dia pun akan menyebut la ilaha illallah. Wa man mata, siapa yang mati dengan kalimah la ilaha illallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dakhalal jannah, maka dia akan masuk syurga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita semua syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lemah, yang kurang, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. Selamat menghabiskan syaki baki Ramadan dengan penuh ketakwaan, muhasabah terhadap diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ilmu yang kami perolehi ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami hati yang tenang dan khusyuk. Jadikanlah rezeki kami rezeki yang halal dan thayyibah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah kami Ramadan kami, ya Allah. Panjangkanlah usia kami dalam ketaatan, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk bertemu lagi, ya Allah, pada Ramadan akan datang, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala apa yang kami lakukan, ya Allah. Yang baik maka terimalah, ya Allah. Yang tidak baik maka ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.